Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV. Saya, Cikgu Siva, akan mengajar subjek ekonomi untuk episod kali ini. Pasaran, Unit 17. Perubahan keseimbangan pasaran. Pelajar-pelajar sekalian, perubahan keseimbangan pasaran bermaksud ia mengambil kira faktor dan juga titik perubahan yang berlaku dari aspek keseimbangan. Kalau pelajar-pelajar masih ingat, kita telah mempelajari berkaitan dengan faktor-faktor permintaan dan juga penawaran. Kemudian, telah cikgu mengajar berkaitan dengan bagaimanakah keseimbangan pasaran diperoleh. Dalam episod ini, kedua-dua aspek ini akan digabungkan, di mana pelajar-pelajar perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan pada masa yang sama perubahan yang akan berlaku. Sebagai permulaan, cikgu akan terangkan bagaimanakah perubahan permintaan diambil kira berdasarkan kepada faktor-faktor yang telah anda pelajari, iaitu yang pertama, peningkatan permintaan, dan yang kedua, berkaitan dengan penurunan permintaan. Telah cikgu sediakan rangka iaitu berkaitan dengan peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Kalau pelajar-pelajar masih ingat, rangka ini merujuk kepada keseimbangan pasaran yang telah pelajar dalam episod sebelum ini, di mana persilangan di antara DD dan SS di sinilah bermaksud keseimbangan asal. Bermaksud di sini merupakan harga keseimbangan dan di sini kuantiti keseimbangan. Ini bukannya sesuatu yang lain pelajar-pelajar sebab telah cikgu ajar dalam episod sebelum ini. Sebab itulah cikgu berkata, ini adalah sesuatu gabungan daripada faktor dan juga keseimbangan pasaran yang pelajar telah mempelajari dalam episod sebelum ini. Maka sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimanakah peningkatan permintaan boleh membawa perubahan kepada titik keseimbangan, harga keseimbangan dan juga kuantiti keseimbangan. Sebelum kita melihat lebih mendalam lagi perubahan yang akan berlaku, mari kita imbas kembali apakah faktor-faktor yang terlibat dalam aspek permintaan. Seperti yang anda lihat di kaca TV anda, inilah faktor-faktor yang telah cikgu ajar berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, iaitu faktor harga dan faktor bukan harga. Maka, faktor-faktor inilah boleh dikaitkan untuk permintaan. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada rumusan tadi, pelajar-pelajar sudah mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut sahaja boleh mempengaruhi permintaan. So, di mana kita ambil satu contoh sebagai satu contoh, berlaku peningkatan pendapatan. Ini bermaksud peningkatan pendapatan merujuk kepada permintaan. Maka, faktor pertama dengan mengambil contoh peningkatan pendapatan. Pelajar-pelajar telah mempelajari iaitu peningkatan pendapatan merujuk kepada permintaan. Sudah pasti perubahan yang berlaku di sini adalah faktor bukan harga. Bermaksud faktor bukan harga melibatkan peralihan kelok permintaan. Soalannya, adakah beralih ke kiri atau ke kanan? Sudah pasti ya, telah cikgu terangkan pada waktu dulu, iaitu peningkatan pendapatan menyebabkan kelok permintaan beralih ke kanan. So, di sini, anda perlu membuat perubahan pada titik keseimbangan ataupun kelok keseimbangan pasaran, iaitu, cikgu tunjukkan di sini, di mana anda tidak boleh mengubah apa-apa kelok pasaran yang melibatkan peningkatan permintaan, iaitu beralih ke kanan adalah di sini. Kalau kita lihat, untuk membezakan di antara kelok asal dan kelok baru, pelajar-pelajar boleh meletakkan sebagai DD1 ataupun DD1 dan yang asalnya kita boleh letakkan sebagai kosong. So, di sini ia memberi satu perubahan ataupun yang pertama, perubahan pertama iaitu peningkatan permintaan akan membawa perubahan kelok ke kanan. Itu adalah perubahan yang pertama. Pelajar-pelajar tidak perlu menghirau ataupun takut kepada faktor apa yang dikaitkan bergantung kepada soalan. Sebab itu telah cikgu huraikan. Faktor-faktor permintaan pelajar-pelajar perlu mengetahui sebelum menjawab soalan ini. Kerana kebanyakan soalan-soalan peperiksaan diberikan bukti ataupun contoh yang boleh pelajar-pelajar mengetahui sama ada ia mempengaruhi permintaan atau penawaran.
Sekiranya anda salah mendapat ataupun mentafsir faktor tersebut, anda mungkin mendapat jawapan yang salah. Sebab itu pelajar-pelajar, pastikan anda tahu sebelum menjawab soalan keseimbangan pasaran sama ada faktor yang diberikan memberi perubahan kepada permintaan ataupun penawaran. Mari kita teruskan. Pelajar-pelajar, so perubahan yang seterusnya adalah yang kedua, pelajar-pelajar perlu memberitahu kepada ataupun dalam peperiksaan apa yang berlaku kepada titik keseimbangan asal, harga keseimbangan asal dan kuantiti keseimbangan asal. So inilah yang perubahan yang perlu anda berikan disebabkan peralihan kelok ke kanan. Sudah pasti titik keseimbangan kini beralih arah, iaitu E1. Ataupun kita boleh katakan peralihan kelok itu berlaku ke atas ataupun ke kanan. Dan seterusnya, sudah pasti apa yang berlaku, pelajar-pelajar perlu tunjukkan satu titik yang merujuk kepada keseimbangan asal tersebut telah berubah, iaitu dari sini dipanggil EO ke atas, iaitu E1. Sudah pasti apa yang berlaku adalah daripada EO bertukar kepada E1. Manakala harga di sini asal menjadi harga baru kepada P1, di mana sudah pasti berlaku peningkatan harga, di mana peningkatan permintaan akan membawa peningkatan harga. So di sini kita boleh lihat berlaku peningkatan harga. Dan apa pula berlaku kepada kuantiti? Sudah pasti dengan lukisan yang betul, ia membawa kepada perubahan kuantiti juga turut meningkat. So ini kesimpulan yang pelajar-pelajar perlu buat dengan berdasarkan kepada peningkatan permintaan, iaitu peningkatan permintaan membawa perubahan kepada harga dan juga kuantiti, di mana harga akan meningkat, kuantiti juga akan meningkat. Secara lumrahnya pelajar-pelajar, kalau anda kaitkan dengan episod yang telah kita pelajari, peningkatan permintaan sebenarnya membawa kepada lebihan permintaan. Dengan kata lain, sudah pasti lebihan permintaan dikaitkan dengan peningkatan harga. Maka sinonimlah apa yang telah cikgu huraikan, peningkatan permintaan membawa kesan kepada peningkatan harga. Selalunya dalam peperiksaan untuk soalan objektif, pelajar-pelajar perlu mengetahui kesimpulan ini kerana ia akan memberikan pengetahuan ataupun memudahkan proses anda menjawab soalan-soalan sekiranya anda tahu apa perubahan yang berlaku. Sebagai kesimpulannya, inilah huraian yang perlu anda berikan untuk peningkatan bagi permintaan. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang cikgu akan terangkan bagaimana pula perubahan yang sama juga membawa kepada penurunan permintaan. Bagi memudahkan pemahaman, cikgu menggunakan konsep ataupun faktor yang sama, iaitu sudah pasti penurunan pendapatan akan membawa kelok beralih ke kiri. Kerana penurunan pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan, di mana permintaan akan menurun. So, sudah pasti pelajar-pelajar perlu tahu cara melukis kelok yang betul. Di sini cikgu gunakan uraian yang sama, ya. So, keseimbangan asal seperti biasa pelajar-pelajar perlu mengetahui, iaitu persilangan di antara DD dan SS. Maka wujudlah kelok keseimbangan, iaitu kita tunjukkan dengan menggunakan warna yang sama, iaitu EO. So, memudahkan pelajar-pelajar faham PO dan juga QO. Maka PO dan EO dan QO merujuk kepada keseimbangan asal. Sebab itu cikgu gunakan konsep yang sama, ya. EO, PO dan QO merujuk kepada asal, sama ada peningkatan permintaan atau penurunan permintaan. Pelajar-pelajar perlu menghuraikan dulu kepada pemeriksa bahawa yang mana merujuk kepada asal. Di sini bermaksud EO, PO dan QO. So di sini apa yang berlaku, penurunan pendapatan, kelok akan beralih ke kiri.
sudah pasti pelajar-pelajar perlu melukis peralihan kelok ke kiri. So, dengan kata lain, kelok di sini akan merujuk kepada perubahan di sini. Iaitu sama seperti yang telah cikgu huraikan, kita berikan tanda sebagai DD1 merujuk kepada kelok yang baru, O kepada yang asal. So, dengan kata lain, beralih ke kiri ataupun ke bawah membawa kepada perubahan kelok permintaan. So, dengan kata lain, apa yang akan berlaku di sini adalah sudah pasti persilangan baru akan wujud. Kita letakkan tanda yang sama. PO menjadi P1, QO menjadi Q1. So, dengan perubahan yang sama, dengan cara melukis yang betul, pelajar-pelajar akan mendapat kelok yang sebegini rupa. Kesimpulan yang kita boleh buatkan di sini adalah pelajar-pelajar, di mana keseimbangan kini telah berubah. EO menjadi E1, manakala PO menjadi P1, QO menjadi Q1. Kita menggunakan simbol ini, ia merupakan simbol yang sinonim dalam ekonomi, memudahkan pemeriksa ataupun anda memahami. Pelajar-pelajar sekalian, anda tidak perlu memberikan nombor-nombor yang boleh menyukarkan proses huraian. Anda boleh menggunakan konsep EO, QO dan PO, memudahkan lagi proses untuk menguraikan sesuatu kelok, ya. Sebab itulah, walaupun peningkatan permintaan ataupun penurunan permintaan, cikgu masih menggunakan simbol ataupun konsep yang sama. Ia adalah satu sinonim dalam subjek ekonomi. Mari kita teruskan. Di sini pelajar-pelajar perlu menghuraikan ataupun anda boleh lihat apakah perbezaan di antara peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Di sini, apa yang berlaku di sini, harga meningkat. Tetapi penurunan permintaan sebenarnya membawa penurunan harga. Harga menurun. Apa yang berlaku kepada kuantiti? Kuantiti pula akan menurun. So, di sini secara lumrahnya, kenapa berlaku penurunan harga? Sudah pasti, di sini berlaku lebihan permintaan. Tetapi apa yang berlaku di sini adalah lebihan penawaran. Kalau anda masih ingat, lebihan penawaran sebenarnya akan membawa penurunan harga. Sudah pasti dengan lukisan yang betul, jawapan yang tepat untuk menunjukkan permintaan menurun adalah lebihan penawaran. Iaitu kesannya harga akan menurun, kuantiti akan menurun. Pelajar-pelajar sekalian, itulah rumusan yang cikgu boleh simpulkan apa yang akan berlaku kepada penurunan permintaan dan pada masa yang sama, anda boleh mengetahui apa yang berlaku dalam peningkatan permintaan. Kedua-dua huraian ini sudah pasti memberikan pengetahuan yang mendalam bagaimanakah perubahan sesuatu faktor dari segi permintaan membawa perubahan yang drastik dari segi permintaan sama ada meningkat ataupun menurun. Sebagai kesimpulan, anda perlu memberikan huraian bagaimanakah perubahan yang berlaku dari titik asal kepada titik baru dan apakah perubahan yang berlaku dari segi harga dan juga kuantiti. Dan jangan lupa ya untuk memberikan lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Perubahan penawaran. Penawaran meningkat, penawaran menurun. Pelajar-pelajar sekalian, telah cikgu terangkan tadi bagaimana perubahan yang berlaku dari aspek permintaan. Sekarang, dengan konsep yang sama, kita akan lihat bagaimana pula perubahan untuk penawaran akan berlaku. Seperti biasa, telah cikgu sediakan rangka untuk keseimbangan pasaran bagi penawaran meningkat dan juga keseimbangan pasaran bagi penawaran menurun. So, seperti biasa, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti titik keseimbangan asal di sini, ya. Persilangan di antara DD dan SS, maka wujudlah titik keseimbangan asal, harga keseimbangan asal dan kuantiti keseimbangan asal. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum cikgu menghurai lebih mendalam lagi berkaitan dengan perubahan yang berlaku, adalah baik untuk kita imbas kembali faktor-faktor yang mempengaruhi untuk penawaran.
Seperti anda lihat di kaca TV anda, pelajar-pelajar, ini adalah faktor-faktor yang telah anda pelajari berkaitan dengan faktor penawaran, di mana kita hanya membincangkan berkaitan dengan faktor bukan harga sahaja. Ini kerana dalam keseimbangan pasaran, perubahan yang berlaku di sini adalah peralihan kelok. Maka peralihan kelok merujuk kepada peralihan ataupun faktor bukan harga, iaitu harga faktor-faktor pengeluaran, cuaca, jangkaan harga masa depan, tahap teknologi dan dasar kerajaan. Dengan mengambil kira faktor-faktor itu tadi pelajar, cikgu akan mengambil satu contoh, iaitu katakan cikgu mengambil faktor iaitu harga faktor-faktor pengeluaran. Apa yang berlaku di sini adalah untuk harga faktor-faktor pengeluaran, penawaran meningkat. Sudah pasti harga faktor-faktor pengeluaran mestilah menurun. Kerana penurunan harga faktor-faktor pengeluaran membawa penurunan dari segi kos. So, ini merupakan huraian bagi penawaran meningkat. Seperti yang telah cikgu huraikan sebelum ini, jangan risau ya untuk memberikan faktor-faktor. Kemungkinan besar dalam peperiksaan, faktor itu akan diberi. So, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti sama ada faktor itu berkaitan dengan permintaan ataupun penawaran. Di sini sebagai contoh, cikgu menggunakan harga faktor-faktor pengeluaran di mana penurunan harga faktor-faktor pengeluaran sudah pasti penawaran akan meningkat. Maka di sini kita letakkan contoh yang masih sama, iaitu EO, PO dan QO yang merupakan keseimbangan harga kuantiti yang asal. Apa yang berlaku di sini adalah perubahan yang berlaku adalah penawaran meningkat. Sekiranya penawaran meningkat, kelok perlulah beralih ke atas ataupun kita panggil kanan. So, di sini, bagaimana rupa ataupun merujuk kepada penawaran meningkat? Kelok beralih ke kanan, pelajar-pelajar perlu mendapat kelok seperti ini. Iaitu, ini merujuk kepada kelok beralih ke kanan ataupun ke bawah yang dipanggil penawaran meningkat. So, apa yang berlaku di sini, kita akan lihat wujud satu keseimbangan yang baru yang dipanggil E1. Kita lukiskan satu titik bagi merujuk kepada keseimbangan baru, maka harga baru wujud, kuantiti baru juga wujud. So, di sini perubahan-perubahan yang berlaku adalah E1, P1, Q1. Ini perubahan yang berlaku disebabkan oleh peralihan kelok penawaran, iaitu penawaran meningkat. Apa yang berlaku di sini kita akan kenal pasti, di mana harga menurun tetapi kuantiti meningkat. Keseimbangan berubah, harga menurun dan kuantiti meningkat. Ini kesimpulan yang kita boleh buat berkaitan dengan apa yang berlaku dalam penawaran meningkat. Secara lumrahnya, kenapa berlaku penurunan harga? Kerana apabila berlaku peningkatan penawaran, ia dikaitkan dengan lebihan penawaran. Yang telah cikgu ajar dalam episod sebelum ini, lebihan penawaran sudah pasti penurunan harga akan berlaku. Maka sinonimlah jawapan yang anda dapat dengan keseimbangan yang baru. Pelajar-pelajar sekalian, inilah kesimpulan yang anda boleh buatkan apa akan berlaku kepada keseimbangan asal, harga dan kuantiti. Pada penawaran meningkat, sudah pasti harga akan menurun dan kuantiti akan meningkat. Pelajar-pelajar sekalian, dengan huraian itu tadi, sudah pasti pelajar-pelajar mengetahui bagaimana perubahan dari segi penawaran meningkat akan berlaku. Dengan konsep yang sama, cikgu akan terangkan bagaimanakah penawaran menurun dengan menggunakan contoh yang sama. Di sini, kita akan andaikan bahawa apa yang berlaku adalah berlaku peningkatan harga faktor-faktor pengeluaran. Dengan kata lain, ia membawa kepada peningkatan kos pengeluaran. Sudah pasti ia memberi kesan kepada penawaran menurun.
Maka penawaran menurun di sini, anda perlu tahu ya, iaitu ia akan beralih ke kiri. Seperti biasa pelajar-pelajar, sebelum anda menghuraikan lebih mendalam, adalah baik untuk anda mengenal pasti bagaimanakah perubahan-perubahan yang berlaku, iaitu persilangan di antara DD dan SS membawa kelok keseimbangan asal, iaitu EO, PO dan QO. Maka cikgu gunakan konsep yang sama, EO, PO dan QO. Kita akan lihat apa perubahan yang akan berlaku. Maka di sini, apa yang berlaku adalah penawaran menurun, iaitu kelok penawaran akan beralih ke kiri. Bagaimana rupa bentuk peralihan kelok ke kiri telah cikgu huraikan dalam episod sebelum ini. Dengan kata lain, berbeza dengan kelok penawaran meningkat, ia akan merujuk kepada ke atas. Maka, kita boleh lukiskan satu titik bagi menunjukkan perubahan yang berlaku, iaitu Q1, P1 disebabkan oleh kelok keseimbangan yang baru. Maka di sini EO bertukar menjadi E1, PO kepada P1, QO kepada Q1. Maka apa perubahan yang berlaku di sini adalah harga meningkat, kuantiti menurun. Maka di sini dengan menggunakan konsep yang sama, kita boleh lukiskan harga meningkat, kuantiti menurun. So, kesimpulannya, kenapa berlaku konsep ataupun kenapa berlaku peningkatan harga? Ini kerana pelajar-pelajar, penurunan penawaran dengan kata lain membawa kepada lebihan permintaan. Sekiranya lebihan permintaan berlaku, sudah pasti harga akan meningkat. Maka sinonimlah apa yang berlaku di sini, penawaran menurun memberi kesan kepada harga dan kuantiti, iaitu harga meningkat dan kuantiti juga akan menurun. Maka di sini dapatlah disimpulkan bahawa kedua-dua perubahan yang telah cikgu huraikan tadi memberikan pemahaman yang lebih mendalam kedua-dua perubahan yang melibatkan di antara faktor-faktor dan juga peralihan kelok ke kiri ataupun ke kanan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, cikgu sangat berharap segala huraian yang telah cikgu berikan telah memberi manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam untuk memahami berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Seperti biasa, sebelum cikgu mengakhiri episod kali ini, mari kita lihat apakah soalan yang telah cikgu sediakan untuk episod kali ini. Soalan: kenal pasti jenis-jenis perubahan yang berlaku sama ada A. Perubahan kuantiti permintaan, B. Perubahan kuantiti penawaran, C. Perubahan permintaan, D. Perubahan penawaran. Jawapan anda boleh juga melibatkan lebih dari satu jawapan jika berkaitan. Soalan pertama, kerajaan telah mengharamkan mengimport ikan sardin dari negara luar. Di sini, anda perlu mengenal pasti sama ada faktor permintaan atau penawaran. Maka dengan kata lain, kalau anda masih ingat, faktor yang mempengaruhi untuk jawapan pertama ataupun soalan pertama adalah penawaran. Di sini, keseimbangan asal anda perlu lukis DD, SS. Apa yang berlaku di sini, apabila kerajaan menghadkan ataupun mengharamkan sama waktu ataupun sama jawapannya untuk berkaitan dengan penurunan penawaran, maka penurunan penawaran merujuk kepada ke sini. Apa yang berlaku di sini, keseimbangan asal akan berlaku, PO, QO, Q1, P1. Harga akan meningkat, kuantiti akan menurun. Seperti biasa, pelajar-pelajar perlu meletakkan tanda harga dan juga kuantiti untuk mendapatkan jawapan yang lengkap. Seperti yang telah cikgu huraikan sebelum ini, penawaran akan menurun, di mana kelok akan beralih ke
atas, iaitu disebabkan peralihan kelok penawaran membawa peningkatan harga dan juga penurunan kuantiti. Ini adalah untuk jawapan pertama. Soalan kedua, kajian membuktikan khasiat buah pisang lebih baik daripada tembikai untuk masalah buasir. Dengan kata lain, permintaan akan mempengaruhi untuk faktor ini. Ini kerana orang ramai akan menggemari untuk memakan buah pisang berbanding dengan buah tembikai. Maka, keloknya adalah seperti biasa, anda perlu melukis keseimbangan asal. Maka, seperti mana yang telah cikgu huraikan tadi, faktor ataupun soalan kedua ini mempengaruhi permintaan. Maka, permintaan akan meningkat. Dengan andaian merujuk kepada permintaan pisang. Maka, perubahan yang berlaku di sini adalah Q1, P1. Harga akan meningkat, kuantiti akan meningkat. Kerana sekiranya ia merujuk kepada keseimbangan untuk pisang, maka ia dipengaruhi dengan permintaan kerana orang menggemari untuk memakan disebabkan khasiat yang telah diutarakan. Soalan ketiga, kerajaan telah mengharamkan merokok di tempat awam. Dengan kata lain, aktiviti ataupun dasar kerajaan mempengaruhi permintaan. Di mana dalam faktor permintaan telah cikgu ajar, dasar kerajaan juga mempengaruhi permintaan. Di sini, kerajaan telah melarang orang ramai untuk merokok di tempat awam. Maka, apa yang mempengaruhi di sini adalah permintaan. Di mana permintaan untuk rokok akan menurun. Maka dengan kata lain, seperti biasa, anda perlu melukis keseimbangan asal. Iaitu PO, QO, iaitu merujuk kepada EO. Apa yang berlaku di sini, seperti yang telah cikgu huraikan tadi, permintaan untuk rokok akan menurun. Maka, kelok akan beralih ke bawah. Kesannya, harga akan turun, kuantiti juga akan turun. Iaitu Q1 pelajar, QO kepada Q1, PO kepada Q1 dan DD kepada D1. Maka perubahan yang berlaku di sini adalah permintaan menurun, maka harga akan menurun, kuantiti juga akan menurun. Soalan keempat, kadar upah telah meningkatkan kos pengeluaran firma. Kalau anda mengetahui faktor yang mempengaruhi untuk soalan keempat ini, ia berkaitan dengan faktor penawaran. Kerana harga faktor-faktor pengeluaran merujuk kepada penawaran. Apa yang berlaku di sini adalah seperti biasa, keseimbangan asal DD SS, keseimbangan asal, harga asal, kuantiti asal. Di sini apa yang berlaku adalah pelajar-pelajar, upah menyebabkan kos meningkat, maka penawaran akan menurun. Penawaran menurun merujuk kepada
di sini, iaitu ke atas. P1, Q1. Kalau anda lihat, ini perubahan yang akan berlaku, di mana SS1 akan berlaku, iaitu kesannya adalah harga akan meningkat, kuantiti akan menurun. Telah cikgu huraikan 4 perbezaan untuk soalan yang boleh ditujukan berkaitan dengan perubahan permintaan dan penawaran. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah sampai ke penghujung episod untuk bab 2, iaitu berkaitan dengan pasaran. Dalam episod kali ini, ia akan menjadi sebagai satu kesimpulan apa yang telah kita belajar dalam bahagian pasaran, iaitu gabungan di antara permintaan dan penawaran yang akan dilibatkan ataupun melibatkan perubahan-perubahan yang berlaku dari aspek permintaan dan penawaran. Maka, episod ini akan menjadi kesimpulan untuk keseluruhan bab pasaran. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan untuk episod kali ini. Cikgu sangat berharap segala huraian yang telah cikgu berikan dan juga contoh soalan yang telah cikgu utarakan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga kita berjumpa lagi pada bab yang akan datang. Salam ceria dan salam bahagia dan jumpa lagi.